صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Malam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi pilih kita untuk dia anugerahkan macam-macam nikmat. Dan yang paling besar adalah nikmat untuk kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan berteraskan mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita di atas nikmat ni, Allah akan tambah lagi nikmat ketaatan itu sampailah ke penghujungnya. Sebab Nabi kata nilaian Allah itu diletak di khatim dia ataupun di penghujung dia. Sebab tu dalam satu hadis yang masyhur, Nabi cerita ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia dengan neraka tu dekat dah. Tetapi di penghujungnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk syurga. Ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga tu dekat dah. Tetapi di penghujung hayat dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Hadis ni nak bergambar pada kita bahawa kita ni kena berterusan dapat mengerjakan ketaatan sampai kita jumpa dengan Allah. Maka nak boleh sampai teratur tu tak ada lain lah, melainkan setiap kali kita boleh buat amal baik, syukurlah. Sebab Allah janji dah, kalau hang syukur aku tambah lagi. Maka mudah-mudahan sekecil mana pun amalan baik yang kita buat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ni kita sambung pembacaan kita pada muka surat 56 pada potongan hadis yang ketiga daripada atas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hazamun an tushawira dha ra'yin thumma tuti'uh. Rawahul Abu Daud. Yang maksudnya alamat kepintaran ataupun kebijaksanaan kamu iaitu apabila engkau mengadakan mesyuarat dengan seseorang yang mempunyai pikiran tentang suatu pekerjaan itu, kemudian kamu taat akan dia. Jadi hadis ini juga berketepatan dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Maka hadis ni kata orang yang bijak ni bila dia mesyuarat dengan ahli dia,
Dia nak buat satu benda, dia panggil ahli tentang benda tu. Kemudian dia turut. Sebab ada orang yang dia nak buat satu benda, dia panggil ahli tentang benda tu, tapi dia tu cerdik pada Tuhan. Itu masalah. Tak? Hak dicakap oleh orang yang pakar ni tak diturut. Dia kira anak otak dia juga. Tak? Jadi sebab itu kita ni bila kita tak tahu, kita tanya pada orang yang tahu. Bila orang tu bagi tahu, maka selagi mana benda tu tak bertentangan dengan syarak, maka kita turutlah. Dan itu adalah suatu kebijaksanaan, kata Nabi. Jadi orang yang bermesyuarat dengan bukan ahli, dia mesyuarat tu sama-sama bengong, tuan-tuan sekalian. Lalu keputusan yang bengong itu dilaksanakan, maka jadilah kebengongan yang melampau. Jadi maknanya, tuan-tuan sekalian, nak mesyuarat tentang agama, panggil pakar-pakar yang tak erti agama. Masing-masing nak cakap tahu tentang agama. Ini yang berlaku mutaakhir ini. Bila orang yang jauh, yang bukan daripada kepahaman agama, mesyuarat sama-sama yang tak erti agama, akhirnya keputusan yang dia buat tidak berlandaskan agama, sekalipun dia rasa benda itu macam agama. Ini benda. Jadi sebab itu bila kita nak mesyuarat, kita mesti panggil ahli dia. Ni Nabi kata ni. Bila hang nak buat satu benda, hang mesti panggil ahli. Jangan duk mesyuarat. Contohnya kita nak mesyuarat, nak sembelih rembu, tuan-tuan sekalian. Tak? Jadi kena panggil lah orang yang biasa berlembu-lembu ni. Tak? Tidak? Barulah benda tu jadi. Kita nak buat rumah kan, panggil lah orang yang reti buat rumah tu. Barulah mesyuarat kita tu jadi. Kalau kita mesyuarat sama-sama bengong, tuan-tuan sekalian, dia berat. Macam cerita orang gila, tuan-tuan sekalian. Saya cerita dah Ramadan hari itu. Mesyuarat nak mengatasi kepanasan musim El Nino. Panas berdengung ni. Dia mesyuarat sama-sama gila. Macam mana kita nak berjalan tapi tak nak panas, macam mana? Orang gila pertama kata, mari kita bawa kipas berjalan. Tak. Orang kedua kata, tak. Kita bawa aircon ni tak. Bawa aircon lagi sejuk, kata orang gila nombor 2. Hak orang gila nombor 3 kata, tak sah. Aircon tak sah, kipas tak sah. Kita bawa pintu kereta. Sebab apa? Bila panas, buka tingkap. Dia kata. Jadi maknanya tuan-tuan bengong belaka. Jadi bila mesyuarat sama-sama gila, gila belaka utusan dia. Jadi macam itulah. Jadi bila kita nak buat satu benda, kita kena panggil orang yang pakar dalam perkara itu. Macam mana? Ada pakar. Jadi barulah jadi. Jadi betul lah benda ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Pak Hamka ni satu hari dia ceramah. Bum Hamka, Pak Kiai. Dia kata di dalam Al-Quran ni semua perkara ada terkandung dalam Quran. Dia cakap. Lalu bangun seorang anak perempuan, dia kata Pak Kiai bilang semua perkara ada dalam Quran. Sekarang saya mau tahu mana ayatnya, surahnya tentang cara mau buat roti canai. Pak Kiai kata permisi 5 minit. Bagi aku masa 5 minit. Dia bangun, dia pergi dekat tabir, lebih kurang 5 minit, dia patah balik, duduk kat kerusi, dia kata buat roti canai, cara dia macam ni, tepung banyak ni, gula banyak ni. Kata dia hak tanya tadi, bukan itu yang saya mau. Yang saya mau surah mana, ayat mana. Yang cerita tentang buat roti canai. Ada, kata Bum Hamka, firmanullahu ta'ala, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Itulah ayat buat roti canai. Sebab tu tadi aku bangun, aku pergi jumpa dengan tokai roti canai. Tu yang kata 5 minit tadi aku ambil menu dia punya resepi dia macam mana. Bukan semua cerita, tuan-tuan sekalian. Nah, kalau semua cerita masakan tu bukan Quran. Tu ketuk-ketuk Ramadan. Nah, jadi Quran ni dia cerita yang asas, tuan-tuan sekalian, ya tak? Apa-apa yang Allah Ta'ala tahu apa yang perlu dia cerita dalam tu. Tetapi dalam Quran itu semua benda Allah Ta'ala cerita. Sebab itulah Al-Quran itu diiktiraf sebagai mukjizat.
Sebagaimana Allah Ta'ala cerita Quran tentang cakrawala, ada siapa yang pusing siapa, siapa yang ikut siapa, semua Allah cerita. Sedangkan Nabi ni orang yang tak sekolah. Macam mana boleh sebut ayat-ayat semua ni kan? Jadi benda ni akan dipikir oleh orang kalau dia nak fikirlah. Tapi kalau dia tak fikir, dia tak akan fikir. Dia kata takkanlah Muhammad ni pandai buat ayat-ayat cerita tentang langit semua ni, takkan dia pandai. Tak. Jadi ternyata Al-Quran itu bukan datang daripada Nabi, datang daripada Allah. Maka sebab tu hadis ini menguatkan lagi bahawa kita ni bila nak buat satu benda, kena panggil pakar dia. Barulah benda itu akan menjadi elok. Jadi kalau kita nak faham agama, kena tanyalah orang yang faham agama. Orang yang pertanian, kita kena tanyalah orang pertanian. Tuan-tuan sekalian, ada? Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, merintah ni bukan susah sangat tuan-tuan sekalian. Tapi yang penting kita tu amanah, selesai masalah. Ada? Orang agama jangan duk kata orang agama tak ada merintah, nak buat jalan macam mana? Buat jalan JKA tuan-tuan. Bukan menteri besar. Ada menteri besar panggillah tokia jalan, macam mana nak buat jalan, betul cara dia. Kalau semua dia buat, dia bukan menteri besar. Dia Maidin, semua boleh buat. Maidin kan semua jual. Jadi itu ya, dah. Jadi kita ni kata macam mana nak merintah ni, tak tahu mengajak kita tua saja. Tuan-tuan sekalian, nak merintah bukan mesti tak. Jadi sebab itu yang nak buat pertanian bukan menteri besar, yang pertanian pegawai pertanian lah. Kita bagi cadangan, kalau betul kena kita panggil mesyuarat, kita bagi cadangan. Maka yang laksanakan itu orang yang bersangkutan dengan pertanian. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Bukan susah sangat. Macam kita lah sebagai seorang suami kan, bukan reti apa pun kita ni. Tapi bumbung bocor tak, bumbung bocor tak. Bukan semua boleh tampai bumbung bocor, tuan-tuan sekalian. Dia panggil lah tuan-tuan sekalian orang yang pandai bumbung bocor. Bukan dia semua. Tak ada orang lain kerja dah. Jadi macam tu. Jadi macam itulah juga. Baik. Habis. Potongan yang kedua, Al-Islamun Nazif. Fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Rawahu Dailami. Ini biasa kita dengar. Cuma matan dia beza. Maknanya kita tahu dah. Al-Islamun Nazif. Dia kata Islam ni bersih. Islam ni bersih. Fatanazzafu, maka hendaklah bersihkan ia. Dan hendaklah kamu itu bersih. Sesungguhnya tak dapat masuk syurga melainkan orang yang bersih. Baik. Cumanya ada dua tafsiran nazif kat sini. Satu dia panggil nazif dalam bentuk luaran. Islam ni bersih dari bentuk luaran. Luaran ni maknanya ialah baju, rumah, tempat ibadat, pejabat, semua serba-serbi lah yang membabitkan kehidupan ni kena bersih. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni apa pun mesti ada dalam kepala kita nak bersih. Dan kita kena buat bersih. Kita tak boleh nak bersih tapi kita tak nak bersih. Dia ramai orang jenis macam ni. Kalau rumah selerak dia marah tapi dia malas mengemas. Kalau hang dah berasa rumah selerak, hang tolong kemas. Tak nak apa tu singki penuh dengan pinggan kotak dah. Tapi dia tak tolong basuh. Anak dia 17 orang. Mana dan bini nak basuh? Mandi pun tak dan. Kan nak basuh pinggan. Jadi selain daripada dia suka pada bersih dan dia mesti sentiasa beramal dengan sesuatu yang boleh menjadikan bersih. Jadi kalau dia suka kebersihan, maka rumah dia bersih. Dia tengok benda kotor, dia sendiri yang bersih. Itu maksudnya itu dia. Bukan hanya menak kepada bersih, tetapi dia sendiri tak nak usaha. Sebab itu fatanazzafu, dan kamu hendaklah sentiasa bertindak untuk membersihkan sesuatu. Ini dalam bentuk luaran. Bersih yang kedua ialah bersih dari sudut akidah. Ini dalaman. Jadi sebab itu Islam ini tuan-tuan sekalian dia bersih dari unsur-unsur syirik.
yakni menyamakan apa juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma dengan zat dia, wa imma dengan hukum hakam dia sebagainya, dan imma dengan perintah dia, tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersih daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia. Sebab itu perkara-perkara tuan-tuan sekalian yang membabitkan tentang akidah ni kita tak boleh pakai akal. Hak membabitkan tentang benda luarak tadi kita bolehlah pakai akal sebab benda tu kita nampak. Ada kita nampak kotor, kita boleh bersih. Ada tuan-tuan? Ada. Tak ada orang yang tak suka bersih. Walaupun dia tu pengotor tapi dia sendiri pun tak suka kalau kotor. Cuma dia malas saja. Ada. Ada. Dia nak pakaian dia ada air nak. Dia nak. Tapi dia mari masjid juga pakaian kedut masya-Allah. Tuan-tuan ada baru ambil daripada guni. Bukan kes dia suka tak, dia malas. Cuba hang gosok, dia suka pakai. Jangan kita ada tak? Ada. Baju kedut tak nak kan? Tapi gosok tak nak tak? Nak. Last sekali tak pergi masjid. Awak tak pergi masjid, hang tak gosok baju. Marah kat bini dia. Nak, gosoklah baju. Nak, bini kita gosok baju, alhamdulillah. Dia tak gosok, kita gosok. Tak ada masalah apa-apa. Tuan-tuan sekalian ada. Bujang-bujang dulu pun kita gosok baju juga kan. Ngada-ngada sangat lah ni nak suruh bini gosok, apa hal? Nak, dulu hampa bujang siapa gosok baju hampa? Kita sendiri gosok kan. Dah tu maknanya kita ada kemahiran nak gosok tu. Bila dah kahwin, kenapa tak nak gosok? Dah ada orang bini, takkan kita gosok lagi. Bini kita bukan tukang gosok baju. Tak? Betul tak? Ni sampai tak pergi surau. Sebab baju bini aku tak gosok, menyampah betul. Padahal hang bujang dulu, hang pandai gosok baju sendiri. Nak gosoklah baju, tuan-tuan. Kalau dia gosok, alhamdulillah. Tak gosok pun kita gosok, dah tak? Kalau berasa tak nak gosok, pakailah kedut-kedut. Tak masalah apa kan? Tak? Tak ada masalah apa-apa. Tak? Sendiri mau ingat sajalah. Jadi macam itulah dari sudut akidah tadi. Islam ni dia suci, dia bersih Islam ni. Ya? Dari sudut kebersihan, dia tidak ada kompromis dengan sebarang bentuk kesyirikan. Sebab itu dalam kita nak memahami agama itu, dia ada proses-proses dia. Tak boleh kita belajar agama berdasarkan macam mana yang kita nak belajar, tetapi belajarlah sebagaimana orang-orang dulu belajar. Itu dia tuan-tuan sekalian. Habis. Potongan yang ketiga, al-akbaru minal ikhwati bimanzilatil al-abi. Rawahul Baihaqi. Yakni membawa maksud saudara kamu yang paling tua itu adalah menepati bapa kamu. Apa maksud dia? Maknanya tuan-tuan sekalian, pertama sekali, selepas bapa kamu tak ada, yang kamu kena taat ialah abang yang paling tua. Selepas mak pak kita tak ada. Cumanya ada beza sikit. Beza dia ialah tuan-tuan sekalian, ketaatan kepada bapa itu tidak semacam mana ketaatan kita kepada saudara lelaki yang tua. Cumanya yang pertama, bila bapa mati, tanggungjawab keluarga tadi pegang kepada saudara yang paling tua. Itu satu maksudnya ni. Maksud hadis ni maknanya kalau bapa dah mati, maknanya orang tua lah. Sekalipun dia masih ada mak. Sekalipun dia tu masih ada mak. Tanggungjawab ketua keluarga jatuh kepada abang tadi ni. Sekiranya abang tu otak center lah. Kalau tak berapa center, jatuh kepada yang seterusnya. Yang kedua, ketiga, seterusnya. Yakni dari pihak lelaki. Tidak daripada perempuan. Kalau yang sulung tu perempuan, anak yang paling sulung perempuan, anak mati bapa, anak tua lelaki, itulah yang akan menggantikan bapa. Pertama, yang kita nak faham ni ialah tuan punya badan. Yang kena faham ni yang pertama tuan punya badan lah. Yakni kita tu. Kalau kita tu anak paling tua, kita lah ambil tu. Tak payahlah suruh hang orang tua, abang paling tua, hang kena tanggung. Tak payah orang bagi tahu. Kita sendiri dah kena tahu dah.
Faham? Maknanya bila mati saja bapa tadi, automatik kita tahu dah. Satu. Yang keduanya, yang perlu faham benda ni ialah adik-beradik yang lain. Jangan pula, hang siapa? Lu siapa? Kita sama. Anak, cuma hang beranak dulu. Dia takkan keluar perkataan macam tu. Kalau dia faham hadis ni. Dia faham dah bila bapa mati, jadi yang taat sulung tu lah yang akan take over segala-galanya. Kalau semua masih kecil, abang ni lah yang bertanggungjawab macam bapa. Itu maksud dia. Jadi yang pertama kena faham ialah tuan punya badan. Yang kedua ialah ahli yang lain. Bahawa itulah yang akan menggantikan bapaknya. Ya? Dalam perkara-perkara yang boleh menggantikan bapa. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya apabila contohnya tuan-tuan sekalian bila bapa tak ada, atuk pun tak ada tuan-tuan sekalian, ada? Maka yang akan jadi wali kepada adik perempuan ialah abang yang sulung. Tuan-tuan sekalian. Jadi begitulah tanggungjawab itu jatuh kepada abang tadi ni. Tengok bagaimana itu pun bersyaratlah ya. Syarat dia abang tu care center lah tuan-tuan ya. Kalau tak apa nak center tuan-tuan, tak kenal siang malam. Tuan-tuan sekalian, semayang bang tak kira, itu bab lain. Namun begitu tuan-tuan sekalian ya, hormat tu tetap juga. Kena hormat sebagaimana kau hormat bapa, kau kena hormat juga abang yang sulung. Itu pahaman yang pertama. Pahaman yang kedua adalah tuan-tuan sekalian, keluarga yang paling bawah wajib menghormati yang lebih atas pada mereka. Faham? Maknanya kita adik kongsu kan, atas kita ada 3-4 orang, kita kena hormatlah atas tu. Tak? Tu dah. Jadi cara macam nak hormat tu kita sendiri-sendiri fahamlah macam mana tuan-tuan sekalian. Cara kita nak hormat. Selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Ada? Macam baru ni orang timbul masalah cium tangan, ada? Orang Melayu kan cium tangan adik, cium tangan abang, apa tak? Ni Nabi tak buat apa tak buat, memanglah. Tapi itu kan cara kita nak hormat. Selagi kau tak cium tapak kaki, tak ada masalah apa-apa. Ada? Jadi itu keadaan dia. Itu cara. Kalau kita tak bertentangan dengan syarak kan, dengan cara kita cium tangan itu dapat rasa hormat, itu tak ada masalah apa-apa. Ada? Macam ada orang tua-tua dulu kan, kita dengar sebelum dia minum dia akan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata mana boleh buat tu. Kadang-kadang kan Nabi tak pernah baca selawat ketika minum misalnya. Jadi kita ni kalau kita tak tahu, lebih baik kita diam saja, kan? Itu saja. Sebagai jawapannya, perintah selawat tu umum kan? Allah suruh selawat kan? Tidak ditentukan mana tempat, bila masa. Jadi masa bila-bila pun selawat lah. Ada sehingga kecuali datang dalil yang mengatakan tak boleh selawat kat situ. Contohnya selawatlah kamu kecuali ketika minum, baru tak boleh berselawat. Selagi tak ada yang menghalang, selawat. Kecuali dalil yang tidak membolehkan selawat dalam jamban, tuan-tuan sekalian, dan sebesar contohnya kan. Jadi selagi di mana-mana pun kita selawatlah. Apa masalahnya tak? Kita nak minum, masalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang peliknya tuan-tuan, bila bomo cakap, sebelum minum baca bismillah dengan selawat. Baca pula. Jadi macam mana ni kan? Jadi, kenapa pula baca pula kan? Kalau dah tak boleh baca masa minum, masa bila-bila pun tak boleh kan? Betul kan? Jadi begitu keadaannya. Jadi bacalah selawat. Apa masalahnya? Kan? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kita nak selawat mana-mana sebab perintah selawat ni umum. Di mana pun, waktu bila pun boleh selawat. Sehinggalah datang dalil yang mengharam ataupun apalah, kita berselawat pada waktu-waktu yang tertentu. Macam tu juga kaedah dalam kaedah kita menghormati. Selagi tak bertentangan dengan syarak, tidak melampaui, maka tuan-tuan sekalian, kita buatlah. Baik. Potongan yang berikutnya, al-amanatu tajlibur rizq wal khiyanatu tajlibul faqra. Rawahu Dailami. Bermula amanah itu menarik ia akan rezeki,
dan khianat itu menarik ia akan kepapaan. Ini. Jadi dia kata, kita ni bila kita duduk di mana-mana, duduklah kat mana-mana. Bila ada sifat amanah, insya-Allah rezeki itu mai. Tapi kalau kita khianat, dia akan membawa kepada kefakiran. Jadi tuan-tuan pun boleh nilai di semua peringkat, tuan-tuan sekalian. Di semua peringkat. Kita nak buat apa, bila kita ada sifat amanah, insya-Allah rezeki itu dok mai. Kita buat apa pun, tuan-tuan sekalian. Tambah-tambah kalau kita sebagai pemimpin negara, kita amanah, insya-Allah tuan-tuan sekalian, rezeki itu akan datang. Tapi bila kita khianat, hang kutiplah apa banyak pun, masih tak ada duit juga. Tuan-tuan sekalian, makin tak ada duit, makin tak ada duit. Cari lagi, nak dapat duit. Cari lagi tuan-tuan sekalian. Jual apa yang boleh jual. PJJ, apa boleh jual-jual. Tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya, tetapi tak mari juga. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah. Bila kamu berlaku khianat, maka rezeki itu Allah sekat. Rezeki diri, rezeki keluarga, rezeki siapa-siapa, tuan-tuan sekalian, bila berlaku khianat, habis. Rezeki itu tak mari. Tapi kalau kamu amanah, rezeki itu akan datang, tuan-tuan sekalian. Rezeki itu akan datang. Ya? Kita guna sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bila kita amanah, orang akan percaya dengan kita. Nah, tetapi bila kita khianat, orang tak percaya kat kita. Bila tak percaya, nak mari macam mana? Orang tak percaya, malaikat tak percaya. Jadi macam mana nak mari rezeki itu? Jadi maknanya, kita duduklah di apa mana peringkat pun, maka itulah amanah perkara yang paling utama. Sebab dengan amanah itu akan mengundang rezeki, keberkatan rezeki, dan juga akan khianat itu mengundang kepada kefakiran. Ya, baik. Seterusnya, umirtu an qailan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaq al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disuruh akan daku bahawa mengucap manusia itu syahadah. Maka kita kena suruh ataupun ajak orang mengucap syahadah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah. Kemudian dia buat sembahyang, dirikan sembahyang. Kemudian dia menunaikan zakat. Fa idza fa'alu zalika, bila mereka dah buat benda ini, asamu minni, dia kata, terpeliharalah mereka itu daripadaku darah dan harta benda mereka, melainkan yang hak, dan hisab mereka itu pulang telik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksud daripada hadis ni, kita ni suruh orang mengucap, ajak orang masuk Islam. Bila orang tu dah mengucap, tuan-tuan sekalian, dan dia pula telah dirikan sembahyang, kemudian dia tunaikan zakat, maka dia itu terpelihara darahnya, hartanya, kecuali dengan hak. Maksudnya, bila orang tu dah Islam, maka harta dia tak boleh kita kacau. Ya? Tak boleh kita kacau lagi. Ya? Juga darah mereka tak boleh kita kacau. Harta mereka tak boleh kacau. Illa bil haq. Nah, illa bil haq, melainkan dengan hak. Maksud hak di sini apa dia? Maksud hak di sini misalan contohlah. Misalan contoh. Dalam kes Abu Bakar memerangi kumpulan yang tidak bayar zakat. Dia enggan bayar zakat. Tu perang tu. Bukan tak bayar zakat pada amil. Ya. Tapi tak bayar zakat langsung. Tak bayar zakat pada amil, tak boleh perang. Tuan-tuan sekalian, ya. Ya.
Jadi Abu Bakar nak perang. Omar nak perang. Abu Bakar kata kita kena perang. Sahabat kata tak boleh. Sebab dia tu dah beriman. Nabi kata illa bil haq itu. Apa maksud bil haq? Bila dia tidak tunaikan hak Allah, maka sebab itu dia boleh diperangi. Jadi macam itulah juga bila seseorang itu telah bersyahadah, dia semayang, dia bayar zakat, dan tuan-tuan sekalian, maka kita tak boleh aniayakan dia harta dia tak boleh. Tak boleh kita nak aniayakan dia punya hak darah dia. Yang lain, bak hati dia serah pada Allah. Bak hati dia serah pada Allah. Sebab manusia ni hukum gini, dia dah semayang, dia dah ada syahadah, kan? Dia dah bayar zakat, maka ada pun hati dia nak semayang tu sebab orang lain ke, dia nak zakat sebab nak nama ke, itu hak dia dengan Tuhan. Sebab manusia tak boleh hukum. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, dia suruh kita, bila orang nak berdamai dengan kita, maka kita damailah. Masalah dia nak menipu ke tak nak menipu ke, tuan-tuan sekalian, itu serah pada Allah. Allah Ta'ala pun dah sebut dah, kalau dia nak menipu, biar aku yang balas dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, cuba kita imbas sejarah baliklah. Ingat tak ketika mana Nabi turun daripada Mi'raj? Turun kan? Duduk di Multazam, termenung Nabi. Termenung Nabi. Macam anak yatim termenung lepas raya. Tak ada orang jemput dah. Termenung. Dulu raya tak ada andan, penuh kalender ya. Lepas raya, habis termenung tahun depan pula. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi ni termenung. Lalu datang Abu Jahal. Dia kata, kau termenung dengan apa? Dia kata, macam ada benda yang kau cakap ke aku. Nah. Kemudian Nabi pun kata, ya, memang aku nak ada benda cakap kat engkau. Nah. Dia tahu tak Abu Lahab takkan terima? Dia tahu tak? Tahu. Tapi dia kena cakap. Dia cerita. Malam tadi begini, turun pagi ni. Abu Jahal tanya, bila kau naik? Maghrib. Turun sebelum subuh. Pergi ke Aqsa, naik ke langit, jumpa Tuhan sebagainya. Kata dia Abu Jahal, cerita kau ni menarik, wahai Muhammad. Engkau nak aku kumpulkan orang, kau cerita benda ni kau. Kalau Nabi ni tuan-tuan mikir, dulu dia yang tak bagi aku ceramah. Tiba-tiba bagi pula. Ada. Kalau itu yang Nabi fikir, Nabi takkan terima tawaran itu. Tapi Nabi tengok inilah peluang dia nak cakap Islam. Di atas permit yang dikeluarkan oleh Abu Jahal. Maka dia cakap, masalah Abu Jahal nak perangkat dia tu, itu suruh kerja Tuhan. Takkan kita nak kaji hati dia? Tak? Kita tahu dia. Memanglah Abu Jahal tu niat jahat. Selama hari ini dia yang tak bagi Nabi bercakap. Bahkan bukan tak bagi bercakap, tak bagi orang dengar. Tak bagi Nabi cakap tu satu hal. Tak bagi orang dengar. Jangan kamu dengar ucapan Muhammad. Nescaya kamu akan tersihir dengan ucapannya. Tiba-tiba dalam peristiwa Mi'raj ini, Isra' Mi'raj ni, dia tolong kumpul orang. Buat banner, handbill, tuan-tuan sekalian. Pakai van keluar, keliling, buat wayang pacak. Tuan-tuan, malam ini ada cal-cal meri sate. Ingat tak wayang pacak, tuan-tuan sekalian? Kampung kita seminggu, tuan-tuan sekalian, pening orang kampung tengok Hindustan. Jadi, tuan-tuan bandar tak berasa ya. Kita di kampung, Masya Allah ya. Seminggu, tuan-tuan sekalian. Mabuk Hindustan gitu je lah. Start Isnin sampai Jumaat. Bayangkan hari-hari tinju Hindustan. Tak pening. Ya, mak kita ni masak petang-petang lagi buat bekal tengok cerita Hindustan. Baik. Ya. Jadi tapi Nabi tak fikir benda tu. Dia kata ni ada ruang aku gunalah. Ada. Ni ruang yang aku nak cakap, maka kita guna. Jadi tak payahlah kita duk mikir hati orang. Kadang-kadang kita ni mikir hati orang, tuan-tuan sekalian, mikir hati orang kafir lebih daripada mikir hati saudara seagama kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, ada. Jadi bila Nabi dapat tawaran, Nabi cakap aja. Masalah Abu Jahal nak niat apa, itu serah pada Tuhan. Tapi kesempatan untuk dia cakap Islam, maka dia guna. Masalah orang tu nak perangkap, nak tipu apa, serah pada Allah.
Allah kita tak tahu hati. Yang penting, dulu kita tak boleh cakap. Kata Nabi, dulu aku tak boleh cakap, sekarang aku boleh cakap. Dulu aku tak boleh bentang, sekarang aku boleh bentang. Apa masalah kau? Tuan-tuan sekalian. Ada. Jadi, tak kisahlah orang nak kata apa benda, yang penting dah boleh bentang. Ada. Jadi, bila dah boleh bentang, syukurlah. Tak payahlah kita bertikai pula, ini tipu muslihat. Biar, tipu muslihat pun boleh buat, biar. Tuan-tuan sekalian. Yang penting boleh kahwin. Lantak kira ke mana kau? Alik siang kau? Tuan-tuan sekalian. Tak? Jadi ini keadaannya. Nabi kata itu apa ada ruang untuk kita nak bercakap tentang agama, tentang Allah, tentang Islam, maka kita gunakan. Adapun hati dia tu kita serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian. Itu serah pada Allah Taala. Kita cuma boleh hukum berdasarkan luaran saja. Ada. Sebab tu bila tuan-tuan sekalian kita balah rumah tangga dak. Suami kita minta maaf, kita dak nangis dak. Dahlah jangan fikirlah hati dia nak minta maaf dia okey apa. Ingat senang orang lelaki nak minta maaf. Tuan-tuan sekalian, potong kuku lah tuan-tuan sekalian. Potong jari yang susah sangat. Ada. Tapi bila dia boleh minta maaf, ngaku salah dia, maka kita serahlah pada Allah. Kalau dia nak nipu, dia serah pada Allah Subhanahu. Takkan kita nak sampai belah jantung nak tengok tuan-tuan sekalian nak buat eksperimen apa sebagainya ya? Betul ke tak? Dia serah pada Allah Taala. Itu bagaimana Islam mengajar kita tadi ni berbaik sangka. Sebab itu orang yang boleh berbaik sangka dengan orang, biasanya dia akan berbaik sangka dengan Allah Taala. Orang yang tidak berburuk sangka dengan manusia, biasanya dia juga akan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Nabi Allah Taala sendiri pun suruh kita ni berbaik sangka dengan dia. Kalau kita kena sakit kan, berbaik sangka dengan Allah. Allah buat sakit ni sebab dia sayang kat kita. Baik sangka dengan Allah. Ini teman. Orang nak kata apa, katalah. Sebab itu jangan kita hanya melihat apa yang Allah kurniakan, tetapi lihatlah bagaimana seseorang menerima pemberian Tuhan tadi. Kita tak boleh tengok bila orang tu Allah bagi kekayaan, kita kata Allah sayang, tak boleh. Kita tengok macam mana dia terima kekayaan. Kalau dengan kekayaan itu dia makin dekat dengan Allah, itu makna Allah sayang kat dia. Tapi kalau dia terima kekayaan dengan sombong, maka itu maknanya Allah benci kat dia. Macam tu juga dengan sakit. Jangan tengok sakit tu, bila kita tengok sakit ni Allah menyampah kat engkau. Dah, tuan tengok macam mana dia terima sakit tu. Kalau dengan sakit dia makin dekat dengan Tuhan, sakit tadi adalah untuk angkat martabat dia. Tapi kalau sakit tadi menyebabkan dia makin sombong dengan Allah, makin tak semayang bang, bermakna sakit itu untuk menghina dia. Jadi maknanya penilaian kita bukan kepada benda, tetapi bagaimana seseorang menerima benda itu. Ya? Masuk isyarat. Dah masuk. Bukan belum ya? Sini memang selalu lambat ya. Jadi berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah suatu perkara yang wajib bagi kita sebab Allah Taala sikit menyebut ana ala zanni abdi, aku mengikut apa yang hamba-ku sangka dengan aku. Kalau dia sangka aku begitu, itulah macam aku. Tetapi yang wajib kita adakan dalam hati kita adalah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Potongan yang seterusnya, amitil adha anit tariq fa innahu laka sadaqah. Rawahul Bukhari. Hendaklah kamu buang segala yang menyakiti di jalan, maka yang demikian itu menjadi sedekah bagi engkau. Jadi apa-apa yang menyakiti di jalan, hendaklah kamu ambil dan buang. Maka itu adalah sedekah bagi kamu. Pertama sekali, kalau kita tengok pada zahir perkataan, apa-apa yang menyakiti jalan, menyusahkan jalan ya, orang nak lalu apa sebagainya, kita bagi, bukan mesti benda ada paku apa sebagainya tak. Benda tu menyusahkan orang, kita tolong bagi senang, itu adalah sedekah. Jadi fahaman yang lebih besar,
apa-apa perkara yang engkau senangkan urusan manusia, maka itu jadi sedekah. Sebab itu ayat Allah mengatakan fastabiqul khairat tu kena dengan hadis ni. Kita ni kena mikir apa yang kita nak buat baik lagi. Kalau semua orang sibuk nak fikir buat baik, takkan ada orang buat jahat. Betul tak tuan-tuan? Masing-masing nak mikir buat baik. Isteri nak mikir buat baik, suami nak mikir buat baik, maka jadi baiklah ke? Ni suami nak mikir buat jahat, bini nak mikir buat jahat. Tak betul? Tak? Jadi setiap orang tu mikir macam mana kita nak buat baik. Apa lagi kebaikan yang aku nak buat? Tak? Sebab Allah Ta'ala menyembunyikan redha dia di atas kebaikan ataupun seatas kebaikan. Apa kebaikan kita tak tahu Allah redha ke tak. Mungkin dengan kita beli selak pintu tandas, masa tu Allah redha, masuk surga kita, tuan-tuan sekalian. Walaupun hanya dengan 30 sen, tuan-tuan sekalian. Selak tandas, tak? Sebab menyusahkan orang nak berak. Nak terpaksa menyanding gitu. Tanpa tak tahu nak berak ke nak silat sanding. Kalau tak buat gitu orang buka pintu. Nak, jadi kita pun beli. Ingat, senang orang nak buang air kan? Maka senang. Begitulah kaedah dia. Betul tak? Apa-apa yang kita nak buat baik. Contohnya jugalah tuan-tuan sekalian. Macam yang kita tengok hari tu yang Ramadan kan. Budak susun selipar. Sebenarnya budak tu dah banyak orang dah susun selipar, tapi kebetulan viral budak tu. Sebab dia pusingkan selipar tu orang kan. Bukan cakap susun, pusingkan ngadap ke jalan. Orang pun senang masuk trup. Tuan-tuan sekalian, maka itu juga sedekah. Sebab memudahkan orang tidak kena musing lagi tuan-tuan sekalian. Kalau badan kecil-kecil tak apa. Jenis badan pusing ke depan tak ke belakang. Ke belakang tak boleh ke depan. Macam mana tuan-tuan sekalian? Jadi, bila kita pusingkan ke arah depan tu, kita masuk. Bukan hanya di masjid tuan-tuan. Di rumah kita pun. Ada? Bini kita nak keluar tak? Kita pun pusingkan selipar dengan dia tak? Halak ke depan. Senang dia pergi shopping dengan kita. Jadi tuan-tuan sekalian. Tak? Dapat pahala. Jadi begitu keadaan. Jadi setiap orang mikir nak buat baik. Macam mana nak buat baik? Nak bagi mudah. Suami nak bagi mudah macam mana nak bagi mudah isteri ni tak? Macam mana nak bagi mudah tak? Kita pergi dapur, kejap lagi pukul 12 bini nak masak, singki penuh kita basuh. Dengan niat nak mudahkan bini, jadi sedekah. Tak? Tadi bini dah basuh kain, tak? Dia pun tak dandan dan sekalian, tak? Kita pergi ambil sidai, mudahkan tak? Dapat jadi sedekah juga. Jadi apa benda yang mudahkan orang, tak kira bini kita ke, orang lain ke, bila jadi memudahkan urusan dia, maka dia akan, tuan-tuan sekalian, menjadi sedekah. Tak? Jadi begitu keadaannya. Jadi, bila masuk waktu, nak mudahkan orang sembahyang, kita berhenti lalu. Jadi orang pun tak payah mikir-mikir, ustaz tak habis lagi. Aku dah janji dengan bini nak pergi raya. Maka saya buat sedekah juga. Saya berhenti tepat pada waktunya, ya, doktor, ya. Jadi itulah yang dapat kita sebut pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita jumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang lain insyaAllah, ya. Jadi sebagai tuan-tuan sekalian, yang macam Imam Ghazali sebut, ya tuan-tuan sekalian, kecintaan kepada amalan yang kita tinggalkan sebelum ni adalah sebagai lambang tuan-tuan sekalian penerimaan Allah terhadap amalan kita yang lalu dan pemakbulan doa yang kita pohon sepanjang Ramadan tuan-tuan sekalian, ya. Jadi macam biasalah di ujung ni saya juga umumkan untuk derma jugalah. Raya ke tak raya ke, dermalah tuan-tuan sekalian, tak? Jadi mudah-mudahan sumbangan kita tu tadi akan menjadikan macam-macam. Allah nak balas macam-macam. Bukan mesti Allah balas dengan benda. Kadang-kadang Allah balas dengan doa makbul, Allah balas dengan anak-anak dengar cakap kita, Allah balas dengan tuan-tuan menyekat daripada bala yang sepatutnya kena pada kita. Semuanya itu adalah melalui sedekah ataupun infak yang kita sumbangkan untuk pembangunan madrasah. Jadi sekadar itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.